Hai, saya Dr. Syafiq. So, saya rasa anda sudah tertunggu-tunggu bila nak pakai braces. Okey, sekejap lagi kita akan pasang. Tapi sebelum tu, saya akan jelaskan beberapa perkara yang perlu cik, puan, adik, kakak faham. Okey? So, stay tune. Kita akan jelaskan satu persatu. Okey, seperti yang sedia maklum, bila kata kita pakai braces, kita akan melalui fasa peralihan, fasa untuk biasakan. Di mana sama juga macam COVID kan, kita kena pakai mask dan sebagainya, itu maknanya fasa peralihan, fasa nak biasalah. Jadi apa contoh-contoh perkara yang perlu kita faham ialah, pertama ialah memang bila kata kita pakai braces, kita akan rasa macam ada sesuatu dalam mulut kita lah, penangkap gigi tu, dan kita akan rasa air dia jadi banyak. Especially bila makan, kita akan rasa macam gigitan lain dan sebagainya. Itu part of the process bila kita pakai braces, bila gigi bergerak. Jadi sebab tu secara amnya kita nasihatkan dalam masa 2 minggu yang pertama untuk kita jaga makan, iaitu untuk guna dan cari makanan yang lebih lembut, 50% lembut dari biasa, dan kunyah dan makan dan cuba biasakan. Jadi it's normal dalam minggu yang pertama untuk menghadapi sedikit rasa ketidakselesaan, ngilu ataupun sakit. Jadi bila kata kita makan benda yang lembut, kita tak terkejut, kita tak culture shock tiba-tiba sakit. Jadi bila kata kita dah biasa minggu pertama makan bubuk, makan moy, makan mi unsut dan sebagainya, slowly bila minggu pertama kita rasa macam dah okey, minggu kedua kita dah boleh slowly makan macam biasa, 60% macam biasa, 70% macam biasa, dan macam biasalah. Tetapi tak akan dapat 100% macam biasa. Sebab apa di sini? Sebab kita kena pantang. Pantang di sini ialah kurangkan, jarang-jarangkan dan elakkan, dan jangan salah konsep, jangan pantang nampak. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kita kena fahamlah tanggungjawab bila pemakai braces ni bermakna pertama sekali ialah penjagaan kebersihan. Penjagaan kebersihan di sini memang perlu dititik beratkan, perlu disiplin dan kena konsisten lah. Tak boleh ada kita panggil cheat day, tak ada lah. Memang kena konsisten penjagaan kebersihan ni. Maknanya bila kita gosok gigi, kita kena buat 3 benda. Pertama ialah kena gosok gigi dengan cara yang kita ada modify sikit lah dengan braces. Kedua ialah kita kena massage setelah gusi kita, bersihkan kotoran-kotoran. Dan yang ketiga ialah kena ada brush yang khusus, Pixter contoh, untuk bersihkan celah-celah braces. So lepas makan juga kita akan ada 3 benda yang kita perlu buat. Yang pertama ialah kita kena kumur, cuci. Kedua ialah kita tengok dalam cermin ada tak makanan yang tersisa, yang sangkut-sangkut lekat-lekat. Dan ketiga, kalau ada, kita perlu bersihkan. Bersihkan di sini memadai untuk kita kumur, keluarkan ataupun cungkil. Tetapi tidak semestinya kena gosok gigi lah. Dan in fact, kalau gosok gigi selepas kita makan, ia satu perkara yang tidak elok untuk kesihatan gigi, sebab dalam keadaan mulut kita baru dalam proses penghadaman, kita punya pH dalam mulut berasid. Maka kalau kita gosok gigi macam biasa dengan ubat gigi dengan keras dan sebagainya, dia akan menyebabkan permukaan gigi kita terhakis. Jadi di sini memadai untuk kita cungkil keluar, sisihkan sisa makanan itu. Sebab apa? Sebab kalau kita biar sisa makanan itu melekat, dia cedera gigi. Contoh kita makan nasi ayam, kita makan nasi lemak, contoh lekat ikan bilis kan, dekat sisi ayam, nasi, apa yang berlaku, bakteria akan pergi dekat sisa makanan tu, dia akan makan, dia akan buat piknik dan kenduri kuskuran. Jadi lama-lama dia akan menyebabkan kerosakan gigi. Jadi kena jaga kebersihan. Okey, alright. So bila kata cakap pantang makan di sini ialah secara amnya 3 jenis makanan. Makanan yang keras, makanan liat dan makanan yang lekit. Okey, berbalik pada tadi perbincangan kita tadi berkenaan tentang makan. 3 jenis makanan, yang keras, yang liat dan lekit. So bila kita cakap tentang makanan keras dengan liat, ia lebih khusus kita nak elakkan daripada makanan tu, sama ada makanan yang keras atau liat tu, bila kita makan dia langgar braces dan braces jatuh, ataupun bila kita makan dia tergesek gigi kita, kena braces dan braces jatuh juga. Jadi kita nak elakkan secara am ni ialah kita nak elakkan daripada braces tu terjatuh. Sebab apa? Sebab bila braces terjatuh, dia akan jadi 2 masalah. Masalah yang pertama ialah kekuatan gam lekat dia menurun. Bermakna kali pertama kita lekatkan, kekuatan dia dalam 100%. Jatuh, kita lekat balik 80%. Jatuh, lekat balik, dia akan jadi 60%. Jadi dia akan semakin menurun dan semakin menurun. Jadi apabila bracket yang sama jatuh, apa yang berlaku ialah pergerakan gigi akan terbantut dan terganggu. Bermakna contoh gigi ni, gigi yang sama yang jatuh ya. Bila kata kita pasang, jatuh. Gigi ni jalan, jatuh, dia reverse balik. Pasang pula.
jalan jatuh, dia reverse balik. Bermakna sehingga satu tahap kalau bracket yang sama berulang-ulang jatuh, maka pergerakan gigi akan bermasalah. Dia akan sangat slow, atau pergerakan tu kalau berlaku pun dalam keadaan yang tak konsisten dan tak cantik. Jadi di sini kita tekankan tentang penjagaan makan. Okay, contoh apa makanan yang kebiasaannya dimakan lah, makanan keras ngeliat. Contoh ketam, tulang ayam, daging di sini secara khususnya daging kambing, lembu, contoh makanan keras buah, apple, pear, dan banyak lagi lah. Jadi kalau contoh makanan keras dengan liat ni, kena berhati-hati, kena makan dengan perlahan-lahan. Okay, jadi contoh kalau nak makan burger, boleh tak boleh? Boleh, dengan syarat tak tokak dia. Kena, maknanya kena potong kecil-kecil dan makan kunyah perlahan-lahan di tepi. Sama juga buah apple, pear, tak boleh gigit ngap macam tu. Maknanya kena potong kecil-kecil, kunyah secara perlahan-lahan di tepi-tepi. Itu secara amnya. Jadi sama juga macam ketam. Okay. Secara jujurnya, makanan-makanan kegemaran ni, kalau kata betul-betul strict, memang kita akan rindulah. To be honest, ada klinik, memang ada doktor yang very strict. No means no. Tapi saya sendiri, saya pernah ada pengalaman pakai braces, jadi mustahil lah kalau kita nak terlalu strict. Jadi dalam keadaan ni, memadai faham bagaimana untuk jaga makan. Okay? Tapi memang kena jaga. Tak boleh, tak ada pilihan, tak ada cara. Memang kena jaga makan. Jadi contoh kalau ketam, macam mana nak makan? Boleh. Jangan kepok guna gigi. Bermakna kita kena kopek, patah-patah dan sedut saja. Tak boleh kepok guna gigi. Sama juga macam contohlah teringin makan tulang ayam. Boleh? Bukan tak boleh. Tapi maknanya kena masak dengan pressure cooker sehingga dia lembut macam tulang sardin. Maknanya keyword di sini ialah keras dan dia. Dua benda ni kita kena jaga-jaga. Okey, next ialah makanan lekit. Makanan lekit ni problem dia apa? Makanan lekit ni secara amnya kita nak elakkan daripada sisa makanan tu lekat dalam keadaan lekat dan susah untuk dikeluarkan. Sebab apa kita kena faham makanan lekit ni contohnya macam dodoi, chewing gum, siapa yang suka makan tea leaf, bobati dan sebagainya, bubble semua tu, yang tu memang suka lekit. Jadi makanan melekit ni kita kena faham sifat dia banyak starch, dia banyak karbohidrat. So starch, karbohidrat ni ataupun kanji ni dia sebenarnya tinggi dalam kandungan gula. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab bila tinggi kandungan gula, bakteria sangat suka pada makanan yang bergula. Jadi kalau dia lekat, dia kita tak perasan lama dan berulang-ulang dia jadi macam tu, maka bukan setakat bakteria buat kenduri kesyukuran lah, dia akan buat kenduri kahwin. Dan paling takut kenduri arwah kan, kena korban lah. Maknanya gigi tu dia terkorban rosak dan sebagainya lah. Jadi penjagaan di sini memang perlu dijagalah dengan disiplin. Okey. So bila cakap tentang pemakaian braces ni, kita kena faham lah, bila kata kita pakai braces, disiplin ni juga terkait juga dengan datang review on time, datang review pada waktunya. Jadi kalau contoh ada outstation ke, sambung belajar ke, ada program ke, masuk hospital ke, ada saudara punya kenduri dan sebagainya, maka diharapkan boleh maklum lebih awal, 1 minggu lebih awal, supaya staff dapat beri peluang appointment yang kita dah set tu kepada orang lainnya. Kita nak bagi fair untuk semua. Jadi minta tolong datang on time dan minta maklum awal kalau tak boleh datang. Okey. So bila cakap tentang pemakaian braces ni, memang kita kena tekankan tentang disiplin. Jadi kalau rasa tak boleh disiplin, maka sebaik-baiknya tangguh dulu. Maknanya contoh ada banyak komitmen kerja, ada banyak perkara yang sumber-sumber stres dalam hidup, maka tangguh dulu. Kita bila nak pakai braces ni kena faham untuk tujuan kesihatan. Maka kita kena maintain kesihatan kita sepanjang pemakaian braces. Dan kalau dia menyebabkan masalah dari segi kesihatan, contoh gigi rosak, masalah gusi dan sebagainya, lebih baik kita tangguh dulu. Bermakna itu tanggungjawab klinik lah, iaitu doktor, untuk memastikan kesihatan terjamin, bukan sekadar untuk kecantikan. Okey, setakat ni kita pergi pada perkara yang berikutnya, iaitu contoh bila kita review bulanan, apa yang kita akan tengok? Kita akan tengok dua benda, kebersihan dan juga kesihatan. Apa dia tu? Kita akan tengok kebersihan ni, karang gigi banyak tak? Kotoran banyak tak? Sisa makanan lekat banyak ke? Dan kita akan tengok. Kita akan tengok juga tentang kesihatan. Kesihatan tengok gusi macam mana? Gigi macam mana? Kalau gusi bengkak ke? Berdarah ke? Gigi ada caries ke? Ada tanda caries dan sebagainya. So kalau ada masalah dalam dua perkara ni, maka ia harus diberi keutamaan dan di-improve dulu, diperbaiki dulu. Bermakna kita mungkin akan stopkan rawatan braces, maknanya kita akan
buka dulu wire, dan kita akan minta untuk jaga kebersihan, jaga kesihatan sehingga baru stabil semua kesihatan gusi, gigi. Bila dah stabil baru kita akan continue dengan rawatan. Maka di sini kena faham. Sebab tu bila kita pakai braces ni bukan untuk suka-suka, bukan untuk fashion, ya. Okey, so jelas. Jadi bila kata perlu scaling dan sebagainya, itu tak termasuk dalam kos rawatan braces. Itu kita akan charge, ya. Sama juga kalau ada lubang gigi, kalau tiba-tiba kena buat rawatan saraf, itu semua tak termasuk dalam package braces lah. Jadi kena faham. Okey, jadi ini tanggungjawab cik, puan, adik untuk jaga. Baik. Okey, so kita akan masuk pada perkara yang seterusnya, iaitu bila kita cakap tentang pemakaian braces ni, bermakna kita kena faham risiko-risiko dia. Antara risikonya apa? Sakit gigi lah. Okey, itu yang paling common. Okey, sakit ni dia bergantung pada dua faktor. Pertama ialah daya tahan sakit seseorang, dan kedua ialah tentang keadaan gigi. Bermakna dalam keadaan yang mana seseorang tu menghadapi gigi yang berselerak, yang mana contoh ada gigi yang tengah tidur ke, tengah terkangkang ke, tengah buat flying kick ke, maknanya memang pergerakan gigi banyak yang perlu kita lakukan. Jadi bila banyak pergerakan ni secara amnya memang akan sakit. Tetapi dalam keadaan seseorang tu dia daya tahan sakit dia tinggi, maknanya walaupun gigi berselerak tapi daya tahan sakit dia tinggi, maka dia mungkin tak sakit. Dia mungkin rasa macam ngilu-ngilu, gatal, rasa macam sakit sikit-sikit. Sakit sikit-sikit tu pun hanya apabila dia makan benda yang keras atau liat. Tapi most of the time semua okey. Tapi ada juga keadaan yang mana seseorang tu keadaan gigi dia, kita nak tutup space dia, gigi depan ni nak tutup rasa dia bagi rapat, tapi dia punya daya tahan sakit dia sangat rendah. Jadi walaupun sikit-sikit tu pun dia jadi sakit. Maka kesakitan ataupun sakit ni sangat subjektif pada setiap orang. Dan kebiasaannya sakit bila pakai braces ni tak sampai teruk lah, maknanya taklah sampai perlu makan ubat tahan sakit dan sebagainya. Dan kalau contoh sakit semasa pemakaian braces nanti, kalau sakit sampai makan ubat pun tak jalan, usually it is something else. Boleh jadi gigi lubang, caries, boleh jadi gigi wisdom tooth yang terimpak, dan boleh jadi juga faktor-faktor lain lah. Jadi kita kena faham itu. Okey, risiko-risiko yang seterusnya, risiko-risiko di sini yang saya nak masukkan ialah risiko-risiko yang besar. Contohnya apa? Okey, secara amnya di sini Dentabir falsafah rawatan kita menggunakan falsafah slow and steady, yang mana kita tak mau laju-laju, tak mau cepat-cepat. Kita pegang konsep biar lambat asal selamat. Okey, sebab tu di sini kalau contoh ada permintaan untuk laju, contoh nak kahwin tahun depan kan, nak combo tahun depan, nak ambil photoshoot dalam keadaan gigi semua elok, tak ada pakai braces, maka minta maaf. Saya cakap terang, minta maaf. Perkara itu sukar untuk dipenuhi sebab memang itu kita punya foundation rawatan, iaitu kita nak fokuskan tentang kesihatan. Sebab tu most of the time, most of patient kita 95-99% semua yang bagi feedback semua dalam keadaan okey, tak sakit, shock, best. Sebab apa? Sebab memang kita tekankan, iaitu kita nak pakai braces ni, kita tak mau sehingga dia sakit sehingga mengganggu rutin harian kita. Nak kerja, nak belajar, nak buat part time Grab ke, maksudnya kita tak mau benda tu mengganggu. Okey. Sebab tu alhamdulillah so far patient punya feedback sangat-sangat positif. Jadi di sini memang kita akan tekankan, maka kita buat slow and steady biar lambat asal selamat. Okey. Bila cakap tentang pergerakan gigi ni, yes, especially bila kita buat pergerakan gigi, ada dua risiko yang besar. Yang pertama ialah pergerakan gigi, bila kita buatkan pergerakan gigi, ada possibility yang mana akar gigi ada berlaku hakisan. Okay. Dia akan berlaku, yes, dia akan berlaku, cuma pada kadar yang sangat sikit ataupun sangat perlahan. Kebiasaannya dia tak akan jadi apa-apa masalah lah. Dan perlu untuk difahamkan bahawa bila kita buat pergerakan gigi, memang gigi akan sedikit goyang, akan sedikit mengilu. Itu normal. Okey. Yang tak normalnya apabila kalau kita buat braces, gigi goyang yang sangat-sangat sampai sakit. Sakit sangat-sangat. Sentuh pun tak boleh. Jadi ataupun gigit pun tak boleh, sakit. Itu tak normal. Okey, jadi risiko yang hakisan akar gigi ni, kebiasaannya kalau hakisan dia terlalu banyak, support gigi akan terganggu dan itu yang menyebabkan sakit lah. Especially bila kata kita dah buka braces satu masa nanti, still support untuk gigi kurang, tak cukup. Jadi bila tak cukup, gigi tak boleh tahan, dia akan goyang dan sakit. Perkara ni bila dah berlaku, kita tak boleh nak reverse, ya. Jadi bila jadi macam tu, worst case scenario, gigi tu mungkin tak boleh simpan dan kena cabut. Sebab tu kita nak elak perkara ni. Jadi hakisan juga dia berlaku bukan di peringkat akar, tapi di peringkat bahagian leher gigi. Jadi kadang-kadang apabila hakisan terlalu banyak dan support dia tidak mencukupi, mungkin worst case scenario gigi tu juga tak selamat dan mungkin tak tahan, jadi mungkin kena cabut.
Jadi perkara ini kita perlu faham dari awal. Ini perkara risiko-risiko yang besar lah ya, yang saya tengah explain ni. Risiko-risiko yang besar yang lain ialah contoh bila kita tarik gigi, especially kalau kita guna tekanan yang kuat, okay, bila kita tarik gigi dalam tekanan yang kuat, kita nak cepat, saraf, pembuluh darah dia boleh terputus bekalan. Bila terputus, apa yang berlaku? Gigi tu akan mati. Sebab apa? Dia tak dapat sumber makanan. So bila mati, dia tak akan menjerit tau. Dia tak akan menjerit sakit dan sebagainya, tak. Dia tiba-tiba kita tengok, gigi sini jadi macam kelabu, sini macam brown lah. Maknanya dia dah jadi, warna dia dah pudar. Dia dah hilang dia punya nur, cahaya dia. Jadi bila jadi macam ni, kita tak boleh nak reverse. Kita paling-paling boleh rawat saja. Maka ini komplikasi-komplikasi yang mungkin berlaku, yang besar-besar, jadi kita nak elakkan. Okey, komplikasi yang terkait dengan penjagaan ialah especially penjagaan kesihatan gusi, kebersihan, especially kalau kata contoh kita tarik gigi dalam keadaan gusi bengkak, karang gigi banyak, tak jaga, maka paras tulang gusi boleh mengecut, dan mengecut kadang-kadang dengan kadar yang sangat cepat. Bila dia mengecut dengan cepat dalam keadaan kita tak dapat improve kesihatan dengan kebersihan gigi, apa yang berlaku? Let's say lah gigi dah cantik, semua masuk straight, semua dah cantik semua. Tapi apa yang berlaku ialah bila gigi walaupun dalam keadaan dia rapat, okey, tetapi dekat bahagian leher ni, dekat bahagian gusi ni, maknanya dia dah turun. Jadi walaupun gigi dah rapat, akan ada gap segitiga, celah-celah gigi yang banyak. So bila jadi macam ni, memang kita tak boleh reverse sebab proses ni dah berlaku, komplikasi ni dah berlaku. Jadi apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh camouflage treatment saja. Okey? Alright. So setakat ni jelas? Baik, ini komplikasi-komplikasi yang besar dan perkara ni boleh kita bincang kemudian lah. Komplikasi-komplikasi yang kecil, contohnya boleh jadi ulcer, okay, air dia jadi banyak, jadi lidah pun kadang-kadang dia cakap rasa pelat, bila makan rasa ngilu, rasa lain, rasa pelik, itu part of the process lah. Dan boleh juga kadang-kadang rasa sendi, rasa lenguh. So kita harapkan tak jadi masalah yang besar. Okey, so saya harap jelas. Jadi kalau kata tak jelas, boleh tanya soalan lah. Okey, last, berkenaan tentang braces. Let's say bila tengah makan ataupun tengah gosok gigi, apa yang berlaku? Tiba-tiba rasa bracket jatuh. Okey, kena buat 3 benda juga. Yang pertama, jangan panik. Okey. Yang kedua, check adakah bracket masih lekat ataupun dia terkeluar. Dan kalau kata terkeluar, ambil, simpan. Dan ketiga ialah maklumkan ni semula. Jadi maklum di sini contohlah appointment lagi 2-3 hari dan tak ada masalah lah, just datang waktu appointment. Tapi maksud saya di sini ialah maklum kalau contoh appointment masih panjang, 2 minggu, 3 minggu kan. Jadi maklum supaya kita dapat pasang, supaya pergerakan dapat diteruskan. Jadi ingat 3 benda juga. So gosok gigi 3 benda, lepas makan pun sama, ingat 3 benda. Kalau contoh bracket jatuh pun 3 benda. Alright. So setakat ni saya rasa harapnya jelas. Jadi kalau apa-apa soalan, kita boleh berbincang dan berdialog. Okey.